Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Dr. Jamilah Hanum Abdul Qayyum, pembantu profesor dan ahli psikologi klinikal daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hari ini saya akan berkongsi mengenai kecelaruan personality atau dalam bahasa Inggerisnya personality disorders. Kecelaruan personality berakar umbi daripada cara berfikir dan tingkah laku tegar yang mengakibatkan perhubungan dengan orang lain terjejas. Kebiasaannya, ia sering menyebabkan tekanan bagi individu yang mengalaminya. Ramai pakar kesihatan mental mengiktiraf secara rasmi 10 kecelaruan personality yang terbahagi kepada 3 kelompok. Walaupun diketahui terdapat banyak pertindihan antara kategori-kategori ini. Kelompok yang pertama digelar sebagai kluster A. Kecelaruan personality di dalam kluster A ini dicirikan oleh corak pemikiran yang ganjil, terasing daripada norma sosial, rasa tidak percaya yang tinggi atau mempunyai kepercayaan yang luar biasa. Kecelaruan personality di dalam kluster ini termasuk kecelaruan personality paranoid yang melibatkan rasa tidak percaya dan syak wasangka yang melampau terhadap orang lain. Kedua, kecelaruan personality schizoid yang melibatkan keterasingan melampau dan emosi terhad dalam konteks sosial. Dan yang ketiga, kecelaruan personality schizotypal yang menampilkan kesukaran untuk mempunyai perhubungan rapat dan dalam masa yang sama mempunyai pola pemikiran dan tingkah laku yang tidak normal. Kelompok yang kedua digelar sebagai kluster B. Kecelaruan personality di dalam kluster B ini menampilkan keadaan emosi yang tidak stabil dan tingkah laku yang tidak menentu yang boleh melibatkan sikap agresif atau memanipulasi orang lain. Ada 4 kecelaruan personality di dalam kluster B ini. Pertama, kecelaruan personality antisocial yang melibatkan pengabaian terhadap orang lain dan selalunya impulsif dan agresif. Yang kedua, kecelaruan personality pinggiran atau dalam bahasa Inggerisnya borderline personality disorder. Ini dicirikan dengan ketidakstabilan dalam perhubungan, ketidakstabilan emosi dan ketidakstabilan imej diri. Ciri-ciri lain adalah sikap impulsif dan keupayaan untuk melakukan tingkah laku yang berbahaya. Ketiga, kecelaruan personality histrionik. Ini melibatkan tingkah laku ekspresif yang berlebihan dan cubaan mencari perhatian. Yang terakhir, yang keempat, kecelaruan personality narsisistik. Ini selalunya melibatkan keinginan yang luar biasa kuat untuk dikagumi, imej diri yang menggelembung atau dalam bahasa Inggeris kita panggil self-image inflation atau inflated self-image. Mereka ini kurang rasa empati. Kelompok yang ketiga ialah kluster C. Kluster C melibatkan corak pemikiran yang cemas atau takut apabila berhubung dengan orang lain. Ada 3 jenis kecelaruan personality di dalam kluster C ini. Yang pertama, kecelaruan personality mengelak atau dalam bahasa Inggeris kita panggil avoidant personality disorder, yang mencirikan pengelakan perhubungan sosial yang rapat dan ketakutan terhadap apa yang orang lain fikirkan. Kedua, kecelaruan personality bergantung atau dalam bahasa Inggeris kita panggil dependent personality disorder. Ini melibatkan kecenderungan untuk menjadi terlalu bergantung kepada orang lain dan rasa takut jika perhubungan terjejas. Dan yang terakhir, yang ketiga, kecelaruan personality obsesif kompulsif. Ini dicirikan dengan tingkah laku yang rigid
pada butiran-butiran dan piawaian-piawaian yang tegar yang mereka, iaitu pesakit dan klien sendiri letakkan dan mereka sangat-sangat mempercayainya. Kita akan masuk kepada topik memahami kecelaruan personaliti. Tanda-tanda kecelaruan personaliti biasanya muncul pada akhir remaja atau awal dewasa. Walaupun kecelaruan personaliti dalam setiap kluster yang saya kongsikan tadi mempunyai simptom dan sifat yang lebih kurang sama, seseorang mungkin tidak mempunyai simptom yang sama seperti orang lain yang mempunyai diagnosis yang sama atau menunjukkan simptom pada tahap yang sama. Orang yang menunjukkan simptom kecelaruan personaliti biasanya tidak menyedari bahawa mereka mempunyai kecelaruan personaliti. Mereka menganggap proses pemikiran Herod mereka, tindak balas emosi yang lebih daripada kebiasaannya dan tingkah laku yang tidak rasional adalah suatu perkara yang biasa dan normal pada mereka. Apakah yang menyebabkan kecelaruan personaliti? Saya yakin ramai yang ingin tahu jawapannya. Risiko untuk mengalami kecelaruan personaliti banyak dipengaruhi oleh genetik. Bagi sesetengah keadaan, kajian mencadangkan pengalaman buruk seperti penderaan di zaman kanak-kanak boleh menyumbang kepada terjadinya kecelaruan personaliti. Walaupun begitu, ada kajian yang menunjukkan kecelaruan personaliti tetap boleh terjadi dan berterusan walaupun tanpa pengalaman yang buruk di zaman kanak-kanak. Bagaimana kita mahu mengurus dan merawat kecelaruan personaliti? Kecelaruan personaliti memberikan cabaran rawatan yang unik kepada ahli kesihatan mental. Kebanyakan mereka yang mempunyai kecelaruan personaliti mempunyai apa yang kita panggil sebagai ego sintonik. Apa maknanya ego sintonik ni? Ego sintonik bermakna pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang serasi dengan konsep kendiri mereka. Disebabkan ego sintonik ini, pada permulaan sesi rawatan, pesakit atau klien mempunyai hanya sedikit atau tiada motivasi langsung untuk berubah. Namun begitu, ahli profesional kesihatan mental telah membangunkan dan menggunakan teknik terapeutik yang berbeza untuk membantu mereka yang mempunyai keadaan kecelaruan personaliti agar mereka boleh mempelajari cara berfikir dan tingkah laku yang lebih sesuai dan adaptif. Penyelidikan juga turut menunjukkan bahawa perubahan positif mungkin berlaku untuk ramai pesakit atau klien yang mempunyai kecelaruan personaliti. Saya berdoa agar mereka yang mempunyai kecelaruan personaliti dapat tampil dan mendapatkan rawatan psikologi daripada pakar kesihatan mental. Itu sahaja daripada saya untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.